Fa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Betul kan? Dan jika engkau ajaib, maka terlebih ajaib lagi perkataan mereka itu. Wa in ta'jab, dan jika engkau ajaib, ajaib ni heran. Muhammad, pada dusta kafir bagi engkau, maka terlebih ajaib lagi perkataan mereka itu. Heran orang kafir. Orang kafir ajaib, pelik. Kenapa mereka tidak beriman dengan Allah Ta'ala? Diberi alasan-alasan yang tak patut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak nampak dengan mata kepala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan alam ini, kita boleh lihat dengan ajaibnya alam ini. Allah Ta'ala jadikan langit dalam ayat yang lepas, bi ghairi amadin, dengan tidak ada tiang. Tarawnaha, kamu lihat bagaimana langit yang begitu besar, yang tidak ada tiang, yang ada di atas kepala kita. Dan bahkan langit-langit yang tidak kita nampak. Allah Ta'ala jadikan bumi terhampar luas, dan tidak ada satu pun manusia pandai buat walaupun pasir sebiji. Allah Ta'ala jadikan segala tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berbagai-bagai warna, berbagai-bagai rasa, berbagai-bagai jenis. Allah jadikan gunung, dan di atas gunung turunnya air yang sejuk, yang laju, yang bersih suci. Jadi kalau ada lagi orang yang tak beriman dengan Allah, inilah dinama ajaib, heran, pelik. Itu baik. Peliklah kalau tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alam yang Allah Ta'ala jadi ini dengan sempurna dan lengkap. Itu baik. Jika engkau ajaib ya Muhammad pada dusta kafir-kafir bagi engkau, maka terlebih ajaib lagi perkataan mereka itu. Tak beriman tu satu benda yang ajaib, pelik. Dahlah pelik, bercakap lagi pelik. Cakap apa? Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Adakah apabila kami jadi tanah itu kami jadi baru lain? Itu perkataan yang selalu disebut oleh orang kafir. Mereka tak mau beriman. Kenapa mereka tak beriman? Karena mereka rasa selepas daripada mati mereka tak akan dibangkit balik. Kita ini benda yakin dalam hati kita sepenuhnya, lepas daripada mati kita kena bangkit balik, hidup semula selepas daripada mati. Orang kafir dia tak percaya lepas pada mati nak hidup balik. Sebab apa dia tak percaya? Dia kata aiza kunna turaba. Adakah apabila kami jadi tanah, ai inna la fi khalqin jadid, bolehkah kami hidup balik? Setelah hancur berkecai dalam kubur, macam mana nak hidup balik? Muhammad, kalau kamu pelik mereka tak beriman, pelik lagi percakapan mereka. Cakapan apa? Lepas pada mati, masuk dalam kubur, kita ni dah jadi tanah, tiba-tiba nak hidup balik, kami tak percaya. Ini perkataan yang pelik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak peliknya? Tak sepatutnya kamu bagi alasan yang begitu. Kamu tak percaya sebab lepas pada mati kita dah jadi tanah, macam mana nak hidup balik? Sedangkan depan mata kamu terbukti benda-benda yang hancur berkecai hidup balik. Benda-benda hancur berkecai hidup balik. Rumput kita racun depan rumah kita sampai jadi hancur, hidup balik. Banyak benda-benda yang pelik. Benih-benih yang sudah hancur, hidup balik. Sampailah Allah Ta'ala jadikan benda yang lebih pelik. Langit tidak ada tiang. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari itu berlari di atas orbit dia. Bulan
Takkanlah kamu tak boleh fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi makhluk-makhluk dia yang agung, yang hebat, yang besar-besar, yang megah-megah. Tiba-tiba kamu tak boleh percaya lepas pada mati jadi tanah, nak hidup balik. Inilah percakapan yang pelik. Adakah apabila kami jadi tanah, adakah apabila jadi tanah itu kami jadi baru lain dengan dihidup kami semula? Maka perkataan engkar bangkit kubur ini terlebih mustahak engkau ajaib, kerana tiap-tiap yang kuasa berbuat sesuatu satu-satu dengan tiada contoh itu terlebih kuasa berbuat balik benda-benda itu apabila hancur. Kalau dia fikir lebih daripada tu, sebelum kejadian kita tidak ada langsung di atas muka bumi. Tak ada pun. Bukan hancur, tak ada. Allah jadikan kita jadi air mani. Daripada air mani jadi manusia. Boleh. Dulu kita tidak ada langsung, Allah Ta'ala buat bagi ada. Kali kedua kita dah ada cuma hancur, Allah hidupkan balik. Apa nak pelik? Peliklah kamu tak percaya lepas daripada kamu hancur dalam kubur, kamu rasa kamu tak boleh hidup balik. Itu satu benda yang pelik. Pelik bercakap lagu tu. Sedangkan dia tak fikir, dulu kamu tak ada langsung, Allah Ta'ala buat bagi ada. Tak ada langsung di atas muka bumi ni. Ada sekarang. 1 gram pun tak ada dulu. Lah bukannya 1 gram. 150 kilo. Nah, bagi. Besar bagi. Daripada tak ada langsung, Allah Ta'ala buat bagi ada. Apa yang susahnya? Selepas daripada hancur dalam kubur, Allah nak hidup balik. Ini percakapan orang kafir yang pelik. Baik. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlal fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bermula mereka itu segala yang ingkar kuasa Allah Ta'ala atas bangkit kubur itu, segala mereka-mereka yang kafir. Siapa orang yang kafir kalau nak kenal? Orang yang ingkar tentang kekuasaan Allah. Itu orang kafir. Ingkar tentang kekuasaan Allah. Langit dia tengok sahaja, dia ingkar tentang kekuasaan Allah. Matahari, bulan, kekuasaan Allah Ta'ala, dia ingkar kekuasaan Allah. Air-air yang terjun daripada gunung tentang kebesaran dan keagungan Allah, dia ingkar tentang kekuasaan Allah. Inilah nama dia orang kafir. Dia tengok langit, dia tak kata itu kekuasaan Allah. Dia tengok gunung dengan mata kepala, dia tak rasa dan tak kata itu kekuasaan Allah. Matahari, bulan, bintang, dia nampak, dia tengok. Tapi dia tak kata itu orang yang itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah dinamakan orang yang kafir. Orang yang ingkar tentang kekuasaan Allah itu orang kafir. Kita apapun kita kena ingat tentang kekuasaan Allah. Benda-benda yang menakjub dan yang sangat besar ada di depan mata kita. Bahkan Allah Ta'ala boleh buat apa yang Allah nak buat. Kita baca selalu fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala kehendaki sesuatu, Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Bila Allah Ta'ala kehendak sesuatu, Allah kata jadi, jadi. Jangan ingkar tentang kekuasaan Allah. Sebab itu dalam hati kena beriman. Beriman dan ingat pada Allah Ta'ala. Seperti mana Allah turunkan nikmat kepada seluruh makhluk yang kita belajar dah lepas. Binatang-binatang dalam gunung ada rezeki dia. Ikan-ikan dalam air, ada ikan yang berat bertantan duduk dalam air. Dia makan pun sehari bertantan. Tu hak besar macam ikan paus. Ada rezeki dia, sihat wal afiat duduk dalam air. Tak nampak pupih, mata jernih elok, cukup semua dengan
dengan minuman, dengan makanan, dengan zat, dengan apa, semua cukup Allah bagi. Vitamin semua cukup. Ikan-ikan dalam air semua cukup. Manusia ambil bawa keluar daripada perut laut, bertantan bawa keluar hari-hari, tak habis. Nikmat Allah bagi. Air yang manusia nak buat walaupun setitik air pun tak pandai, air tak habis. Terjun daripada gunung, keluar daripada tanah. Ambillah, gunalah. Limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Allah boleh turunkan nikmat untuk umat manusia, Allah juga boleh turunkan azab. Tapi azab jarang-jarang turun. Banyaknya nikmat. Tapi bila nikmat tenggelam dalam nikmat, azab jarang turun, manusia mulai kufur dengan Allah Taala. Manusia mula lawan perintah-perintah Allah. Bahkan manusia mula sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila begitu Allah turun sikit. Sikit pun tak tertanggung dah. Turun sikit pun tak tertanggung dah. Bagaimana nak elak daripada malapetaka seperti mana Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh, kita belajar dah lepas. Kaum Nabi Lut pun dah lepas dah. Allah turunkan kepada kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Soleh, azab-azab yang berat bagi mereka. Ada kesan sampai sekarang. Jadi hari ini umat manusia mula ditunjuk dia pandai dan nak bebas. Tak boleh keungkung. Apa yang nafsu dia berasa nak, kena sokong. Dan kalau sekat, ini menyekat kebebasan. Demokrasi, kebebasan bersuara. Apa yang mereka nak bersuara, mereka bersuara. Kebelakangan ini kita tengok dulu tak sangat, lalu ni menjadi-jadi. Penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ambil tindakan, lagi jadi, lagi ambil tindakan, lagi jadi. Sebab apa? Ini hak. Daripada hak kebebasan. Bagai-bagai buat penghinaan. Kerana apa? Lah ni di zaman mereka kata zaman siapa pun bebas bersuara. Lah ni jadi sangat. Kerana kerajaan yang ada hari ini tak tegas. Tak tegas. Kerana nak layan semua hak. Baru ni pula berlaku pula perarakan di hari wanita menuntut hak LGBT. Berarak di dataran merdeka. Kenapa sekarang berani? Kerana mereka dah ramai. Dan mereka tahu mereka takkan dikenakan tindakan tegas. Kerana apa? Kerana zaman sekarang Malaysia baru. Boleh buat apa nak buat. Adalah perarakan. Ni nak mai apa lagi? Kalau benda ini tak dululah mula-mula dulu Menteri buat perbincangan, masuk surat khabar dengan mereka dulu kan, puak-puak ni. Akhirnya naik tujuan. Minta hak mereka. Mereka juga tengah termasuk di kalangan orang lain ni panggil apa? Komuniti. Masyarakat, sebahagian daripada masyarakat, dan mereka juga perlu dilayan. Apa hak-hak mereka. Sampai satu peringkat, mereka juga perlu dilayan jika sekiranya mereka nak kahwin sama jenis. Laki-laki boleh kahwin sama laki-laki. Kalau tak kahwin, tak boleh, kami demonstrasi. Perempuan boleh kahwin sama perempuan. Berlaku di negara barat, berlaku dah. Di kita ni mula bergerak. Mereka-mereka ni pula jutawan-jutawan kosmetik. Duit banyak. Ada pengikut-pengikut dia. Dan disokong pula dengan NGO daripada barat supaya terus desak. Dan kalau tindakan tak ambil dengan tegas, benda ni akan berkembang.
Bila berkembang sampai tak boleh dikawal. Bila tak boleh dikawal, Allah tegur. Teguran Allah Subhanahu wa taala dengan malapetaka yang turun. Malapetaka yang turun. Macam-macamlah seperti mana kaum dulu gempa bumi. Banjir bah besar kau macam kaum Nabi Nuh. Turunnya kilat menyambar. Macam-macam lagi malapetaka boleh turun. Macam kita duduk sekarang panas. Ni pagi ni menggelabah. Pagi. Nah ni. Saya pagi ni 2 kali mandi dah. Tadi. Menggelabah. Panas. Ni kalau dia panas lagi, siapa boleh turunkan suhu panas selain daripada Allah? Pun manusia tak sedar. Sampai yang ada dah kena stroke haba. Ada setempat turunnya hujan batu di Selangor. Marinya ribut. Inilah Allah bagi amalan. Kenapa? Kerana mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah buat tu tak betul lagi, depa je betul. Yang Allah buat tu tak kena lagi, depa je kena. Kalau nak layan semua nafsu manusia, jenuh layan. Sebab itu benda ni kena bendung daripada awal. Bila dah ramai tak boleh nak bendung. Kenapa? Kerajaan yang naik dengan demokrasi. Demokrasi siapa ramai? Kalau golongan ini ramai, depa juga sebahagian daripada menaikkan kerajaan. Jadi kalau tak layan golongan ini nanti tak layan golongan ni nanti kedudukan mereka tergugat. Nak kena layan. Nak kena layan. Maka pada ketika itu kerjaan terpaksa layan. Kenapa? Di peringkat awal tidak bendung. Bila tidak bendung, dia akan ramai. Jadi bila tak layan mereka, kerusi menteri yang mereka duduk, kerusi wakil rakyat, ahli parlimen mereka duduk, mungkin tak boleh duduk lepas pada ni. Kerana mereka perlu kepada sokongan-sokongan semua golongan, termasuk golongan LGBT ni. Tak layan nanti dia pun boykot kerana mereka ramai. Kena pula ada duit banyak pula tolong taja dana pilihan raya dan sebagainya. Inilah tuan-tuan sekalian. Takut. Benda besar-besar berlaku. Hina Nabi tak habis-habis. Di New Zealand kemarin. Berlaku serangan di masjid ketika umat Islam. Ketika umat Islam sedang solat Jumaat. Dekat 50 orang terbunuh. 49 orang terbunuh. 40 orang lebih cedera parah. Tembak di masjid. Bila orang Islam kata pengganas. Ni orang Islam sedang sembahyang. Tembak bunuh. Ini cerita. Tak apa tu satu bab tuan-tuan, memang menyedihkan kita. Ni ada wakil rakyat pula kata. Buat komen. Inilah kalau umat Islam bersatu atas nama Islam. Orang kafir akan bangkit. Ni adun di AP bengong bodoh. Dia buat kenyataan minta maaf. Minta maaf, dia tarik cepat-cepat. Itu cara depa cerdik tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun kenyataan dia di luar dah. Dia takut umat Islam. Bila umat Islam bersatu, umat Islam tuntut hak-hak apa semua, orang kafir tak puas hati, nanti orang kafir akan tembak macam di New Zealand. Maksud dia gitu. Ini tuan-tuan sekalian. Nak cerita kata berhati-hati dengan orang Islam. Dan memberi amaran pada orang Islam, jangan sangat duk tuntut hak-hak kamu. Kerana nanti kami bangkit. Kita jawab, ingat kami takut sangat. Tuan-tuan sekalian, ini berlaku. Mula lagi. Inilah nampak kafir. Allah sebut dalam Quran. Supaya kita yakin lagi dengan ayat Al-Quran. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha orang Yahudi, orang Nasrani selagi mana kamu tidak ikut agama mereka itu
dia musuh dengan kamu. Kalau nama kafir ni dia musuh, baik cara mana pun dia musuh dengan Islam. Itu kena beringat. Kalau Yahudi musuh, Kristian musuh Islam, dia tak suka pada Islam, hak lain-lain lagi-lagi musuh pada Islam. Sebab itu orang Islam kena bersatu padu. Orang Islam kena kuat. Ekonomi Islam kena bagus. Kenapa? Kita banyak musuh. Bila nampak je dia retak sikit, dia masuk celah retak. Dia nampak je ada uang sikit, dia masuk pun tu. Bila Islam kuat, Islam hebat, Islam apa semua, duduk sengak je. Bila dia nampak tak mana dia boleh celah, dia celah. Tak mana dia mula celak mata. Tu kafir. Musuh Islam ni sejak daripada zaman Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sampai sekarang. Musuh Islam ni ada. Terbukti mari sangat menyedihkan umat Islam. Ketika solat Jumaat ditembak. Dulu ditembak dalam Masjid Krisik di Patani. Mati sampai hari ini kesan-kesan tembakan boleh tengok. Berlaku tembakan di Palestin tu kita dengar selalu dah. Jadi orang Islam kena beringat. Dia bukan melahirkan simpati tak dengan pembunuhan terhadap umat Islam ni. Ni kafir lah negara kita ni pula. Beri amaran lagi sedap. Sangat menyakitkan. Sebab tu dia tak puas hati. Bila kita cakap, dia cakap, mereka kata cakap perkauman. Tapi dia tak puas hati hak-hak keistimewaan orang Islam. Dia tak boleh lawan, dia sengat. Bila dia boleh lawan, dia lawan. Itu musuh Islam. Nama kafir. Bermula mereka itu segala yang ingkar kuasa Allah Ta'ala atas bangkit kubur itu, segala mereka-mereka yang kafir dengan Tuhan mereka itu. Dan bermula mereka itulah rantai belenggu pada segala tengkok mereka itu. Mereka itulah disediakan rantai berlenggu atas tengkok-tengkok mereka itu. Orang kafir. Belenggu di akhirat. Aghlal ditambak rantai di tengkok-tengkok mereka itu. Bahkan termasuk rantai belenggu ini, ikut dah. Tak mau buka kepala, macam diikat. Cuba guna kepala otak bersih. Fikir bagi elok-elok tentang kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Kamu boleh nampak keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan mereka itulah yang ampunya api neraka. Mereka itu di dalamnya kekal sekaliannya selama-lama. Depa itu dirantai di tengkok-tengkok mereka itu, dan mereka itu ampunya api neraka, dirantai, dimasukkan dalam api neraka selama-lamanya, kekal dalam neraka. Itu. Baik. Turun pada ketika minta segera kafir Mekah akan azab yang dipertakutkan mereka itu dengannya jika tiada beriman. Kalau tidak beriman, pada mereka itu adalah janji azab yang sangat pedih. Kalau kamu tidak beriman, pada mereka itu janji siksa yang amat pedih. Kalau tidak beriman, dengan siksa dan azab Allah Ta'ala yang sangat pedih. Baik. Pasal apa yang tak boleh beriman? Sedangkan dalil-dalil, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala banyak, bahkan terlalu banyak. Dah lebih pada cukup dah nak beriman. Itu. Tapi dah tak mau beriman, Allah janjikan azab. Bila disebut janji azab, depa minta pula bila nak turun azab. Tak turun-turun pun azab kami duk tunggu. Itu. Baik. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Dan minta segera mereka itu kafir-kafir Mekah akan dikaya Muhammad dengan kesusahan azab dahulu daripada kebajikan rahmat. Mereka itu minta azab selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala beri keelokan,
beri ketenangan, beri kebahagiaan kepada mereka hidup di dunia, mereka minta azab. Selalu lagu tu sombong. Bila macam kafir dulu ke kafir sekarang, perangai dia macam tu lah. Bila kata jangan buat benda-benda Allah Ta'ala murka, jangan buat benda-benda Allah Ta'ala laknat, nanti Allah turun azab. Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tertanggung. Kita ni sepatutnya kena minta lindung daripada azab. Minta lindung daripada azab, minta jauh daripada segala malapetaka. Tu kita. Tapi hak sombong-sombong bila kita sebut jangan, nanti Allah turunkan azab. Mana azabnya? Itu dia tanya. Macam lah ni lah, orang lawan perintah Allah, berbagai-bagai maksiat ada atas muka bumi ni. Kita takut bala turun, kadang sebut bala pula. Tengok ni panas ni ha. Kalau panas turun lagi panas, kita nak buat lagu mana? Tengok ada hujan batu turun. Kalau hujan batu turun lagi, kita nak sekat, nak halang lagu mana? Habis malapetaka, ribut topang. Kalau ribut topang mari lagi kuat. Apa boleh kita buat? Kalau kemarau sampai kering kontang, air apa tak ada, kita nak minum apa? Dia tak heran. Fenomena alam. Tu jawab dia. Alam semula jadi. Nah, alam semula jadi. Tu tengok-tengok tu. Orang duk bagi tempat kat dia. Tu. Apa? Siti Kasim tu. Oh, cukup teruk. Cukup teruk. Ha? Nama Islam. Tapi segala hak duk buat tu semuanya lawan Islam mereka. Lawan Islam mereka. Dia beri kedudukan yang tinggi, dia beri tempat. Apa gitu cerita. Jadi bila kita sebut je nanti azab, depa nampak macam kita ni kolot. Gitu. Sedangkan bila manusia lawan perintah Allah Ta'ala, diperingatkan mereka jaga nanti turun azab, jangan minta azab, minta lindung daripada azab. Tapi kalau minta azab, ini perangai orang kafir. Dia katalah hampa ni sikit-sikit azab turun tengok, lah apa tak ada pa pun. Lalu tu. Kaum dulu pula tu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud. Hak lawan nabi-nabi mereka, azab tu turun, depa yang minta. Depa yang minta. Minta pasal apa? Geram. Sikit-sikit azab turunlah, kami nak tengok. Tu cerita dia. Baik. Dan minta segera mereka itu kafir-kafir Mekah akan dikaya Muhammad dengan kesusahan azab. Sewaktu mereka senang, mereka minta azab. Bila turun azab, tak boleh buat apa orang. Baik, sebab tu kita minta jauh daripada bala dan malapetaka. Minta jauh. Itu. Baik. Wa qad khalas min qablihimul masulat. Sesungguh telah lalu dahulu kala daripada dahulu mereka itu beberapa bandingan. Sepatutnya kata Allah, sudah sesungguhnya telah terdahulu daripada mereka itu beberapa bandingan. Sebelum bala turun kepada kamu, bala-bala kepada kaum-kaum dulu dah banyak. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud. Bala-bala yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah banyak. Oh, kamu tak tengok? Tak tengok Allah cerita dalam Quran. Dan kita lah ni pun, di samping kita dengar bala-bala yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, yang kita tengok sebelum daripada kita pun dah banyak. Banyak dah contoh-contoh. Tsunami, kita masih ingat. Dan berapa kali tsunami dah. Hak mula daripada 208 ke dulu. Hak dahsyat tu. Mari tsunami yang kecil, yang cukup dahsyat. Yang kecil pun dahsyat. Gempa bumi, kita tengok gempa bumi di Jepun. Sampai hari ini tak selesai lagi. Tak boleh nak bangun lagi yang kena gempa bumi di Jepun. Sehingga loji nuklear mereka pecah. Gempa bumi di Iran.
Bahkan yang paling dekat ni kita gempa bumi di Indonesia, Lombok. Di Palu baru ni. Mati ratus-ratus ribu orang. Di Amerika kena ribut taufan. Kena dengan banjir besar. Macam-macam malapetaka yang kita tengok. Tengoklah. Tengok. Tiba-tiba ada di kalangan kita bila kita ajak beriman dengan Allah, takut nanti Allah Ta'ala, kalau tak beriman takut Allah turun azab. Dia kata mana azab? Lah yang azab dah ada keliling kamu ni, kamu tak tengok ke? Itu nama dia masulat. Misal. Masulat tu misal lah, kita panggil misal bahasa Arab lah. Contoh-contoh dah ada. Dalam Quran pun ada, yang kamu boleh lihat pun ada. Di Aceh kena tsunami, mati ratus ribu. Angkat kapal yang berat beratus tan, lempar atas darat. Apa dia titi yang cukup kuat dipailing dalam tanah. Angkat titi, lempar tak tahu pergi ke mana. Kuatnya tsunami. Malapetaka ada depan mata kita. Yang kita takut, dengar takut. Nah, tamu Indonesia cukup kerak. Turun berbagai-bagai malapetaka. Ribut. Apa dia gunung berapi. Gunung berapi itu bila dia keluar lahar dia. Mengalir seperti mana sungai. Sungai mengalir air, dia mengalir api. Ni contoh-contoh yang ada. Sepatutnya kita kena minta lindung daripada malapetaka. Bala daripada Allah Ta'ala. Kita ni tak ada lah yang dahsyat-dahsyat. Pihak tak dahsyat pun mula mari macam-macam dah lah. Di Johor lah ni. Beribu-ribu orang diancam dengan apa dia? Toksik apa dia? Ni lah tuan-tuan sekalian. Tengok budak-budak sekolah kena sampai kaku, sampai terjegi mata-mata apa semua. Tu bala. Itu. Wabak-wabak yang datang, bala. Wabak yang turun, berbagai-bagai wabak, bala. Adakah berani manusia berani minta bala? Sedangkan bila datang bala Allah, siapa pun tak boleh sekat. Bagaimana nak halang, nak sekat bala Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang? Sebelum datang macam mana? Beriman, patuh, taat pada Allah. Allah janji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau penduduk negeri itu mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, buat benda Allah suruh, tinggal benda Allah larang, la fatahna alaihim barakatin, kami turun di atas mereka itu berkat. Kami turun atas mereka itu berkat. Berkat daripada langit dan bumi. Bila tak berkat, habis. Sebab itulah manusia tak boleh tunjuk pandai. Kena tunduk dan taat di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hari ni, bila sebut mereka marah, pergi sebut bila. Kira orang marah mampu ya. Dan tuan sekalian, macam hari ni, bercakap tuan sekalian, nak buat naik, nak angkat ekonomi negara, tapi tak mampu. Nak angkat harga sawit lagi murah. Nak angkat harga getah lagi murah. Nak naik mata wang kita dulu jatuh, bahkan lagi jatuh. Sampai menteri bercakap pun dah gelong dah. Sawit murah, tanam buluh. Nak buat apa buluh? Nak katak Orang dah kira nak tanam buluh. Orang cakap pun gelong dah. Suruh motong waktu hujan. Nak panggil apa semua. Kenapa? Sombong. Itu contoh dia. Tak mau akur dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunjuk kita bijak, kita nak tunjuk kita pandai. Dengan apa semua, kita tengok tak ada jiwa hamba, jiwa hak kapiak tu kapiak lah. Tuan-tuan, sepatutnya kita kena ubah cara.
Hak Islam cara. Cara apa? Bertakwa kepada Allah tu dulu. Allah janji. Beriman elok-elok pada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah la fatahna alaihim barakatin. Baru Allah buka keberkatan. Bila Allah buka keberkatan, semua naik, semua okey. Tapi buat tak benar ni. Pertama beriman elok-elok dah dengan Allah. Janji-janji Allah. Hak Islam ni, hak kafir buat mana? Segi lagak gayanya kita tengok. Wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah. Cakap bertakwa pada Allah. Tak. Tak ramai. Tak. Cuma yang nampaknya kita bagi hak. LGBT depa mau kita kena bagi hak. Apa yang nak kita kena bagi. Kita kena apa semua ni. Akhirnya bergagal. Kenapa? Tak berkat. Itu. Tak apalah kalau lama baru tuan-tuan sekalian orang kata tak apa, belum boleh dengar lah. Ini kesilapan kerajaan dulu, pemborosan punya. Tak apa orang dengar, bila lama-lama orang pun cemuh dengar lah. Tuan-tuan sekalian, cemuh dengar. Kena berubahlah. Dekat diri dengan Allah Ta'ala. Bercakap tu bagi ada Allah sama. Itu. Kena dekat diri dengan Allah. Bumi ni bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena berubah. Masjid-masjid sama. Majlis-majlis keagamaan apa semua kena hadir. Kena apa semua. Bahawa kita tunduk kerana kita tak ada kuasa apa. Semua ni adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena berubah. Tuan-tuan sekalian. Tak berubah tak boleh lah. Kena berubah. Tu cerita. Harap pertolongan Allah. Kita nak tunjuk kita pandai tak mana sangat. Nak tunjuk kita bijak tak mana sangat. Yang pandai, yang bijak ni Allah. Alimun Hakim. Allah maha bijaksana. Maha alim, maha mengetahui. Hakim, maha bijaksana. Balik serah pada Allah yang maha bijaksana. Tidak jenuh kepung kita. Kepung kau ni tumbuh, kau ni pupung, kau ni tumbuh. Macam-macam. Sampai mengelabah tak tahu nampak lagu mana. Ngelabah tak tahu nampak lagu mana. Ini cerita. Orang pula susah. Ini jadi itu je. Baik. Wa inna rabbaka, dan sesungguh telah lalu dahulu kala daripada dahulu mereka itu beberapa bandingan yang sudah dibinasa segala umat-umat yang dusta nabi-nabi mereka itu, seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Soleh dan Lut, Syuaib, Nabi dan Nabi Musa. Maka tiadakah ambil teladan dengan mereka itu, dengan umat-umat tersebut itu, tiada berkehendak meminta segera lagi azab itu akan sampai apabila mati dengan kufur. Kalau tengok kaum-kaum dulu bila orang sebut bala, dia takkan minta bala. Tapi kaum sombong bila ustaz ni dak sebut bala-bala, panggil mai, tu orang sombong. Bala ni tak payah minta, kata dia. Kalau kamu tak kena bala di dunia dengan kamu kufur, lepas pada mati kamu tetap kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah minta. Itu, jangan sabar Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim. Dan bahawa Tuhan engkau ya Muhammad sesungguhnya ampunnya ampun bagi manusia. Serta bagi manusia serta zolim mereka itu. Allah ini kalau nak kena Allah ni siapa? Allah mempunyai keampunan. Dan bahawa Tuhan engkau itu ya Muhammad sesungguhnya ampunan bagi manusia serta zolim mereka itu. Allah bagi keampunan, mereka melakukan kezoliman. Allah ampun, mereka zolim. Allah ampun, mereka zolim. Maksud macam mana? Kalaulah Allah nak balas dengan segala maksiat, segala dosa, segala kejahatan mereka buat, habis dah atas muka bumi ni. Tapi Allah ampun mereka yang banyaknya. Dalam keadaan Allah ampun itu, mereka zolim pula. Zolim buat dosa tu zolim. Minum arak zolim, main judi zolim, berzina zolim, rasuah zolim, tu zolim. Allah ampun mereka zolim. Allah ampun mereka zolim.
Maknanya Allah buka peluang keampunan itu sangat luas. Tapi kalau sampai satu tahap dah melampau sangat dah, turunnya teguran Allah. Allah tegur sikit saja. Gempa bumi tak nanti lama, 2-3 minit saja. Mati gatuh-gatuh ribu. Tsunami tak payah banyak kali, sekali saja. Sikit saja. Tapi keampunan Allah Ta'ala luas. Walaupun manusia balas dengan kezoliman. Baik. Apabila taubat, tiada segera azab mereka itu. Dan jika segera tiada tinggal atas bumi, dan jika disegera tiada tinggal atas bumi binatang. Kalaulah Allah ni jenis kelang kabut dengan azab. Buat sikit Allah azab, buat sikit Allah azab, buat sikit Allah azab. Atas muka bumi tak ada siapa mampu habis dah. Habis dah. Kalaulah Allah Ta'ala jenis tu, tapi Allah bukan jenis tu. Jenis ampun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaum dia 950 tahun dakwah, pagi petang siang malam, hari-hari lawan Nabi Nuh. Pasal apa yang sampai 950 tahun Allah tak boleh turun azab ke bagi Nabi relax? Tak. Allah Subhanahu wa taala bagi masa yang panjang. Bukan Allah Ta'ala tak boleh turunkan azab. Dah sampai memang tak ada jalan dah. Memang tak ada jalan dah. Masa tu Allah turunkan azab. Nah ini. Mari zaman kita lah ni alim ulama. Kita tengok dulu-dulu. Waktu kita kecil-kecil dulu, bahkan bukan lama, 10-20 tahun dulu. Alim ulama ni orang sanjung. Orang hormat, orang sayang. Tok guru. Tapi lah ni orang tak kira siapa. Alim ulama ke, tok guru ke apa, semua dia maki semacam. Kadang-kadang tok guru hak duk mengaji, dia duk tadah kitab tu apa lama tu. Berbeza pahaman parti politik dengan dia. Tok guru hak dia mengaji sekian lama pun dia maki. Lah ni. Takut hidup dah ni cukup takut. Takut. Nabi pesan ittaqu da'watul mazlum, ittaqu firasatul mu'minun fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah. Dia bukan lihat dengan mata kepala, dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Dia rajin buat ibadat, dia dekat diri dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi cahaya. Sesuatu benda dia lihat dengan cahaya Allah. Kita tengok macam lain. Kita kutuk dia, kita caci dia, kita mati dia. Dia tengok macam lain. Dia tengok dengan cahaya. Kita tidur, dia bangun tahajud. Kita duduk diam lena, dia duduk diam fikir tentang kebesaran keagungan Allah. Ingatlah. Sampai kalau hari ni tok guru pun aloneh habis. Sampai ke anak cucu kita esok, anak cucu kita pun tak sanjung alim ulama dah. Bila tak ada sanjungan pada alim ulama, tak ada kasih sayang pada alim ulama, sikit hari lagi orang nak berpegang pada siapa. Ni fitnah akhir zaman. Tambahlah ni mari media sosial, Facebook lah, WhatsApp lah, apa semua. Semua boleh tunjuk pandai. Semua boleh hurai. Tak kira siapa alim ulama pun caci hentak. Takut kita duduk takut. Ya. Takut Allah turun bala. Yang kita caci, yang kita kutuk tu orang yang Allah kasih. Orang tu kita maki, kita kutuk, kita cerca. Nah, InsyaAllah ya ham turun aziz dulu. Waktu hiduplah pakat orang kata caci, cerca. Dah mati pakat dia sebut pula kebaikan. Pemimpin yang suka dicari ganti, ulama terkemuka di dunia lepas mati. Dah tak ada. Masa hidup pakat kata. Apa tak kata macam-macam. Ini. Ulama tuan-tuan. Yang kita pakai redah semacam je. Ingat. Takut Allah turunkan bala. Akhir zaman, Nabi-Nabi dah tinggalkan kita.
Para sahabat pun dah tak ada. Khulafaur Rasyidin dah tak ada. Ulama-ulama mujtahid yang mengeluarkan hukum, ulama-ulama mazhab pun semua dah tak ada. Kita ada tok-tok guru lah kita panggil, alim ulama lah. Kalau yang ni pun kita tak pandai hormat, tak pandai sanjung, tak pandai memuliakan mereka, kita nak berpegang dengan siapa? Alim ulama ni dia pimpin ni macam kita ni nak jatuhlah neraka dah. Nak jatuhlah neraka dah. Dia pegang tangan tarik mai. Berapa jasa dia? Siapa yang pimpin kita bagi sedar sikit sebanyak? Bagi buka sikit sebanyak alim ulama. Ni kitab-kitab yang kita duk baca ni, siapa yang tulis? Ulama. Ni hak pandai cakap ni baru mai aja. Ni dia pandai tulis dalam Facebook je. Hang pandai tulis kitab. Hang pandai tafsir kitab. Ni duk kitab semua ni jasa-jasa ulama depan mata kita ni. Kalau bukan ulama lah, kita ni jadi apa? Duk tebing nak jatuh dah. Dia pegang tangan tarik mai. Selamatkan kita. Nak bayar berapa duit dengan harga? Tak ada harga dunia nak bayar. Ulama kata jasa ulama dengan kita ni macam mana? Seperti mana kita nak bayangkan besar kita ni mati dah. Orang dah siap nak kambuh, nak bubuh dalam tanah, nak kapan, nak tanam dah. Ada seorang pula mengata jangan tanam lagi, saya boleh hidupkan dia balik. Dia tampak-tampak hidup balik. Kena kat kita, hidup balik. Apa kita nak bayar pada orang yang menghidupkan kita lepas pada mati ni? Oh, cukup besar kalau bukan sebab hang saya ni remuk redah dalam kubur dah. Sebab dia lah mari tampak tepuk-tepuk boleh hidup balik ni. Nak bayangkan berjasa ulama tu sebesar macam tu. Pasal apa? Dulu ni kita ni macam mati dah. Hati tak pernah ingat pada Allah, semayang bang tak peduli. Baca Quran pun kerja dunia aja. Ada orang mai hidup balik roh kita ni, rohani kita sampai kita berubah. Semayang tak tinggal, tutup aurat, jaga hukum hakam apa semua. Kalau bukan sebab dia lah, kita ni jadi apa? Kita jadi apa? Mati kita. Hati kita mati. Ni jasa ulama ni besar. Tapi kita duduk di akhir zaman ni, ulama pun orang maki. Ulama pun orang caci. Nah ini. Kerana apa? Kerana ada kelemahan, kekurangan sedikit sebanyak. Ulama bukan Nabi. Nabi dia maksud. Kita kena ingat. Ulama ada salah silap dia. Awak kita nak cari ulama hak maksum, mana ada atas dunia ni? Ulama yang tak buat salah, mana ada? Yang tak buat salah, para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Adalah kekurangan dan kelemahan-kelemahan dia. Tapi kelemahan kekurangan dia yang itulah dijaja pagi petang siang malam. Yang dididik orang puluh-puluh tahun. Yang sekarang kita mengajarkan. Yang orang dulunya tak semayang, dia latih semayang. Yang dulunya jauh dengan Allah, latih dekat dengan Allah Ta'ala. Yang pimpin semayang jemaah. Yang pimpin anak murid yang latih sampai puluh-puluh ribu jak dari pemuda sampai ketua. Hang padam terus. Nah inilah duk jadilah ni. Jangan tuan-tuan, jangan. Bagi. Jangan duk picar-picar tak tawan dulu Allah. Itu. Baik. Wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim. Dan bahawa Tuhan engkau ya Muhammad sesungguhnya punya ampunan bagi manusia serta zalim mereka itu. Apabila taubat tiada segera azab mereka itu. Dan jika segera tiada tinggal atas bumi itu. Allah ni ampun. Dalam keadaan ampun manusia sombong. Hak Allah tak bagi itu mereka nak buat sangat. Hak Allah murka tu mereka nak buat sangat. Agak bersepah-sepah. Judi merata-rata. Tambah Langkawi tu kok Pantai Cenang tu. Botol-botol arak bersepah budak-budak Melayu kita dah bawa botol arak dah minum langgar, tak ada heran apa. Tak ada heran apa. Pusat-pusat pelacuran. Merata-rata ada. Lah ni pula pelacuran online. Zaman online lah ni. Semua siapa-siapa pun habis. Habis rosak habis. Macam-macam berlaku cerita. Tapi Allah, keampunan Allah itu luas. Tapi sampai bila?
Kalau sampai manusia dah betul-betul sombong, ego, masa turun bala, malam takut. Nah, takut. Baik. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Bahawa Tuhan engkau itu sangat-sangat azab. Ingat, azab Allah Ta'ala itu syadid. Sangat pedih, sangat dahsyat. Baik azab Allah di dunia pedih, azab Allah di akhirat lagi-lagi pedih. Ingat, jangan sombong sangat. Seperti mana Allah anugerahkan kepada kita bumi langit ini. Allah jadikan matahari, bulan, bintang. Allah Subhanahu wa taala rezeki kita dengan cukup, sempurna, elok apa semua. Ingat, jangan lupa, Inna rabbaka lasyadidul iqab. Tuhan engkau itu bila turun azab dia syadid, sangat pedih. Pedih sungguh. Macam gempa bumi, syadid. 2-3 minit rebah segala bangunan yang mencakar langit, yang bina berpuluh-puluh tahun kemegahan. Mari gempa bumi 5-6 minit, mati ratus-ratus ribu. Syadid. Gunung yang duduk diam je terletup keluar segala lahar gunung berapi apa semua, habis mati. Syadid. Azab Allah. Mari ribut topang dia angkat semua pokok-pokok, hempas turun macam di Jepun baru ni. Syadid. Itu nama syadid, sangat pedih. Di dunia, di akhirat, azab neraka. Terajang daripada tepi neraka, jatuh bawah 70 tahun baru sampai dasar dia. Dalam sungguh neraka. Syadid. Meraung-raung dalam neraka. Dan Nabi sebut satu ketika, satu malam aku tidur, datang 2 orang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak aku naik satu gunung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak mampu panjat gunung. Kata laki-laki, jom naik, kami nak bawa, kami pimpin. Panjat gunung yang tinggi sampai sekerat, dengan raungan yang cukup dahsyat. Kata Nabi, ni raungan apa ni? Inilah raungan ahli neraka. Meraung-raung. Syadid. Bawa berjalan lagi. Tengok ada orang dicakap, urat bentis dia dalam neraka. Kepala turun ke bawah. Rahang dia berterabur, bercucuran darah. Terus menerus azab gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa? Inilah orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya. Puasa sekarang hari. Ataupun orang tak raya lagi, dia raya dah. Jaga. Ini azab. Azab Allah cukup dahsyat. Allah sebut, tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Tasla naran hamiyah, rasalah api yang sangat panas, sangat membakar. Ni fikir panas-panas ni. Tusqa min ainin aniyah, minumlah air yang sangat panas, yang sangat dahsyat. Rasa api yang sangat pedih, diberi minum dengan air yang sangat panas. Tuang melalui umur-umur, berlubang umur-umur, sampai kongkong, luruh kongkong, sampai di perut, luruh semua urat perut, keluar ke celah tapak kaki. Habis jadi elok balik, tuang pula, tak minum dahaga, minum seksa. Macam mana? Sabar dengan tak sabar sama aja dengan neraka. Di dunia ni kau kena demam boleh kata sabar, sana sabar pun sakit, tak sabar pun sakit. Nak buat lagu mana? Laisa lahum ta'am, tidak ada makanan dalam neraka. Illa min dhari', kecuali pohon-pohon yang berduri. Pokok dhari' yang tumbuh dalam neraka. Nak minum diberi tembaga cair. Nak makan diberi buah dhari', pohon-pohon yang berduri. Makan seksa, tak makan seksa. Minum seksa, tak minum pun seksa. Sabar seksa, tak sabar pun seksa. Neraka. Tu syadid. Jangan sombong sangat duk atas muka bumi.
Sombong. Dah buat maksiat, bangga dengan maksiat. Ni pula ada pertubuhan. Yang tu. Dulu ni kalau buat maksiat malu. Ni kita buat ramai-ramai. Daftar NGO tuntut hak-hak kita. Dah tak malu dah. Bangga. Nah, jangan. Inna rabbaka lasyadidul iqab. Ingat, sesungguhnya Tuhan engkau memang dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi lasyadidul iqab, bila dia murka, azab dia sangat pedih. Di dunia pun pedih, sepedih-pedihnya, akhirat lagi-lagi pedih. Ingat, jangan sombong dengan Allah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau manusia sampai tahap degil dia, manusia sampai tahap sombong dia, Allah bagi amaran la syadidul iqab. Nah itu. Semua ni kejadian Allah. Hak kamu duk makan minum rezeki Allah. Awak tak boleh tunduk sujud pada Allah. Hang nak buat bulu rumah surat pun tak reti, air titik pun tak reti, beras biji pun tak reti. Tak ada apa hak reti ya. Letak kepala lena Allah bagi, kalau tak bagi lena dapat mana? Pun sombong. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tiada ampun maaf Allah Taala, tiada lazat bagi seorang kehidupannya. Kalaulah Allah Taala tak ampun tak maaf, kehidupan di dunia ni tak lazat. Dan jika tiada janji siksa dan azab, nescaya biar tiap-tiap seorang tiada hirau mengerjakan kebajikan dan tinggal kejahatan. Manusia ni memang lagu tu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak ampun tak maaf, kita hidup di dunia tak nikmat. Kalau tidak ada janji siksa, janji azab, manusia melampau di atas muka bumi. Ayat Quran sebut, "Lau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard." Kalau manusia ni kami luah rezeki atas muka bumi ni, dia melampau. Lagi rezeki luah, lagi melampau. Lagi rezeki luah, lagi melampau. Nah itu. Sebab tu kita Allah bagi tahu ni. Bah kalau kaya lagi kita tak mengaji duduk tahun ni dah. Mana sedap ni duduk kekerah ni. Orang duduk tempat VVIP. Ya, itu. Sebab tu ada tuan-tuan. Susah-susah mengaji. Dengar kuliah, dengar apa. Bila kaya, ngaji apa berdoa. Duk cara kat lain. Lepas tu susah, mari balik. Agama ni pakai waktu susah. Susah. Cerita. Tu orang kaya tu kalau buat kenara ke apa semua ke apa, nu panggil artis-artis. Lah ada tuan-tuan. Dah mula start ni kenuri. Nu ambil artis nu. Daripada luar negara mari. Nu daripada Arab nu mari gelek. Pakai separuh bogel. Tunjuk apa semua ni, kita ni duit banyak. Bayar tak apa, puluh-puluh ribu apa semua. Kita senang. Bila kena malapetaka susah, panggil budak-budak mahak pergi baca Yasin. Kalau bapa kena gerak. Tuan sekalian, cerita mai hajat. Bila hang senang, tala pi kono. Bila hang susah, mula. Tu manusia panggil lagu tu. Nah, kita susah senang pun Allah Taala. Jangan lupa. Nah itu. Sebab tu duk minta tu kadang-kadang menega tak mau jadi, menega mau jadi ada pasal tu. Nah, ada pasal buat macam-macam duk taratu je. Kalau jadi jutawan ni bukan dia kenal dah nabah. Untuk dia kenal lah. Dia kenal kot lain tu. No, hotel Holiday Inn dia kenal. No, hotel-hotel 5 bintang pun semua tu panggil. Setengah manusia jadi lagu tu. Baik. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan berkata segala orang kafir-kafir minta segera azab itu, apa kerana tiada turun atasnya Muhammad itu akan mukjizat daripada Tuhannya seperti turun pada nabi-nabi dahulu, unta Nabi Soleh, tungkat Nabi Musa. Itu firman berkata,
Dan berkata segala orang kafir-kafir minta segera azab itu apa kerana tiada turun atas Muhammad itu mukjizat, akan mukjizat daripada Tuhannya. Muhammad ni duk mengaku kata dia Nabi. Mana dianya mukjizat. Minta kami nak tengok. Pasal apalah Nabi mereka minta mukjizat Nabi tak tunjuk. Sedangkan Allah boleh. Nabi minta pada Allah, Allah bagi mukjizat. Mukjizat ni benda yang pelik berlaku. Sekali pernah mereka minta Nabi belah bulan dengan tangan. Nabi tunjuk dengan tangan bulan terbelah dua. Pun mereka tak beriman juga. Buat semak apa? Tak beriman. Lain-lain pada tu tak payah tunjuklah. Nah gitu. Sama mereka minta supaya Bukit Safa tukar jadi emas baru nak beriman, tak payah. Bagi ilmu pada mereka, bagi fikir, bagi akidah, ada otak boleh fikir. Nak harap benda-benda pelik ni baru nak percaya, jangan. Ada mukjizat. Banyak mukjizat Nabi, tapi mukjizat Nabi tunjuk pada orang beriman dah. Tengah Nabi SAW baca khutbah, tiba-tiba bunyi teriak dalam masjid. Merau dalam masjid, orang cari-cari, tengok batang kurma. Teriak. Sebab hari tu Nabi baca khutbah atas mimbar baru. Sebelum naik atas batang kurma, dia baca begitu je. Dah orang buat mimbar baru, baca atas mimbar baru. Batang kurma tu sedih sebab Nabi tak naik atas dia hari tu. Raung. Nabi cakap dengan batang kurma. Siapa tengok? Sahabat. Nabi pujuk batang kurma sampai batang kurma berhenti daripada meraung. Pasal apa tak tunjuk orang kafir kata Nabi boleh cakap dengan batang kurma, pujuk batang kurma. Kafir pun kalau dia tak ada. Orang beriman bertambah kuat. Nabi rendam tangan dia dalam air, keluar air boleh minum untuk bala tentera. Siapa dia? Bala tentera itu kaum-kaum yang beriman. Sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Dah memang dah ada iman dah. Oh, depa nak tengok benda pelik-pelik hak Nabi tunjuk. Boleh. Tapi mereka tak beriman. Jadi tak ada masalah lah kita di akhir zaman walaupun Nabi SAW wafat, tak boleh tengok lagi mukjizat. Kecuali satu Quran. Ada Quran, ada mata, ada telinga, ada otak, fikir. Langit lebih pada mukjizat. Bumi mukjizat Allah. Matahari, bulan, bintang mukjizat Allah. Fikirlah. Hak kita cerita pohon-pohon kayu yang keluar berbuah, mengeluarkan bunga, mengeluarkan daun. Buah-buah yang mengeluarkan buah jantan, buah betina. Datangnya kumbang, datangnya rama-rama, lebah. Kahwinkan buah-buah kayu ni sampai mengeluarkan buah yang banyak. Dalam buah pula Allah Ta'ala buat yang manusia tak ada siapa pandai buat. Buah durian. Berpuluh-puluh jenis buah durian, ratus jenis buah durian. Dibuat, disusun ulah-ulahnya dengan baik, dengan bijinya, diletak di tempat yang bersih, apa semua hidang untuk manusia makan. Buah mempelam pun begitu, buah rambutan buka, tengok elok Allah susun, cantik, bersih, suci. Buah nyok tu akak duduk dalam tanah, ada akak tepi ayat cak. Ambil buah nyok, kerat, ambil ayak dalam air bersih, jernih, suci, manis. Siap ada gas pula dalam. Mana kelang Coca-Cola pergi buah gas tampaknya. Elok, bersih, cuci. Takkan tak cukup lagi kok yang tu nak fikir. Nak tunggu benda pelik. Apa benda hak tak pelik atas dunia ni? Tadi kita duduk malam, sekarang siang. Mana pi malam? Mana malam pi cerita mana? Tak tahu. Sekarang kita duduk siang. Siang, malam tak tahu pi ke mana. Mari malam, siang tak tahu pi ke mana. Api pelik, cukup pelik api. Api tu nak cari duduk taman. Pi rapor lantong gas kita. Ada api? Tak ada. Kok dalam pipe kok? Tak ada. Tak ada. Balik pak keluar api. Keluar api. Pelik tu. Nak mukjizat apa lagi? Tu pun mukjizat Allah depan mata. Masak nasi lama daripada muda ke tua. Dia fikir kau makan je.
Api pelat. Tekan je keluar. Duk tak mana tak tahu. Tutup padang. Tekan keluar. Tutup padang. Padang lari pergi tak mana tadi. Duk kerja cari api tu dia mering lah rumah. Teman api tadi dia ada. Jangan duk fikir sangat. Fikir untuk dapat kebesaran Allah Ta'ala. Memang hang takkan lepas fikir. Kita bak ni musim-musim kemarau kai siapa himpun. Himpun bertimbul. Ambil goreng api. Tanya, pun pula api. Cucuk api naik. Sagi habis hilang. Mana api hak besar tadi? Mana api hak besar tadi? Cari. Duklah bara, katak bara. Tak. Pergi mana habis? Tak ada. Cucuh pula dia main pula. Takkan tak boleh beriman dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innama anta munzir. Hanya engkau itu munzir, menakuti sahaja. Hei Muhammad, engkau menakuti sahaja. Mereka nak beriman tak beriman, itu hak mereka. Jadi dah dulu. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila ala ayatun min rabbih innama anta munzir. Sesungguhnya engkau sebagai munzir, bagi peringatan. Nak beriman tak beriman, terpulanglah. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantar nabi sebagai memberi peringatan. Jadi tentu dulu. Wallahu a'lam.